Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Sadaqallahul azim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku kiamat yang tetap berlaku. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Khafidatur rafi'ah, ia kiamat merendahkan satu golongan dan mengangkatkan satu golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Wa bussatil jibalu bassa, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung ganang dileburkan dengan selebur-leburnya. Semalam kita telah bicarakan mukaddimah bagi suratul Waqi'ah. Al-Waqi'ah nama bagi kiamat. Al-Waqi'ah terjemahan harfiahnya peristiwa yang tetap berlaku. Iza, apabila di sini membawa makna, tidak membawa makna apabila yang tidak tetap itu. Apabila ini satu perkara yang tidak yakin. Iza membawa arti yakin, sebab pihak yang bercakap, yang berfirman ini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bercakap pada perkara-perkara yang tidak yakin. Dia yakin perkara yang sebab Allah Subhanahu wa taala dia berkuasa dan memiliki kekuasaan sepenuhnya. Tidak yakin itu datang daripada makhluk yang lemah seperti manusia. Dan lain-lain lagi, bila bercakap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak pasti. Kadang-kadang bersumpah pun tak pasti lagi. Bersumpah Allah Subhanahu wa taala, bila dia bersumpah was-sama'i wat-tariq wal-laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Sumpah adalah satu perkara yang pasti dan tidak boleh didustakan lagi, lebih-lebih lagi bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nama kiamat disebutkan di dalam ayat ini dan kejadian-kejadian yang akan berlaku padanya. Pertama Al-Waqi'ah, yang kedua laisa liwaqa'atiha kadhibah, laisa liwaqa'atiha, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian ini, kejadian kiamat, kejadian yang benar. Malah nama bagi kiamat ni salah satu daripadanya Al-Haqqah. Al-Haqqah maknanya yang sangat-sangat benar. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tiada sesiapa pun boleh mendustakan kejadiannya. Oleh kerana kiamat ini sifatnya tidak boleh didustakan, kebenaran sepenuhnya, maka
tujuan ayat untuk meyakinkan manusia bahawa tempat yang kita berada ini hanya sementara. Awaria mustaraddah, barang-barang pinjaman yang akan dipulangkan. Nyawa kita akan dipulangkan, hidup kita akan dipulangkan, walau bumi tempat kita tinggal pun akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didustakan. Oleh kerana ia tidak boleh didustakan, maka pasti, maka bersedialah untuk kedatangan hari kiamat. Sebab di sini tempat kita sementara. Hari kiamat tempat selama-lamanya. Orang yang berada pada suatu tempat dan sementara keadaannya, sementara sifatnya, adalah satu yang sia-sia jika dia bersedia untuk hidup selama-lamanya pada satu tempat yang dia hanya 2-3 hari saja dia tinggal. Orang yang pergi melancong pada musim panas, dia sewa sebuah villa, sebuah flat, sebuah banglo ke apakah. Dia dah duduk 3 bulan saja, bocor di sana, bocor lah, tak apa, nak duduk 2 bulan saja, 3 bulan saja dia kembali. Tapi kalau dia nak asyik duduk baiki, bocor-bocor tempat rumah sewa dia untuk nak duduk 2 bulan, rumah air bocor, lampu elektrik padam, rupuk panjang dan sebagainya, ini kerja sia-sia namanya. Tapi sebaliknya, kalau kita buat kerja untuk tempat, untuk selama-lamanya, rumah kita sendiri, maka itu memangnya wajar kita tinggal padanya selama-lamanya. Sama juga dunia jika dibandingkan dengan hari akhirat. Dunia adalah tempat sementara, tetapi akhirat untuk selama-lamanya, maka bersedialah untuk ke sana. Seterusnya nama bagi kiamat khafidatun rafi'ah. Khafidatun rafi'ah, dia merendahkan satu golongan dan mengangkatkan satu golongan yang lain. Khafidatun rafi'ah, nama bagi hari kiamat juga ni. Khafidah dalam nahwu, orang belajar nahwu dia panggil khafad. Khafad ini merendahkan. Rafi'ah marfu'. Dia ada fa'il marfu', dia ada majrur, kasrah. Ini istilah dia. Nahwu dia ambil istilah ni rupanya. Khafidatun yang merendahkan satu perkataan bila namanya huruf jar, harfu jarrin, dia mesti merendahkan. Dia merendahkan isim yang selepasnya. Minal madrasati. Minal madrasati, ta tu dia letak di bawah. Pasal min tu harfu jarrin, harfu jar. Hari kiamat ini, memang hari kiamat ni dia macam huruf jar. Huruf jar. Dia merendahkan orang. Orang yang patut direndahkan, dan dia mengangkat orang yang patut dia angkat. Di dunia ini ada orang itu tinggi, tapi di akhirat dia kena majrur. Majrur ni kena tarik ke bawah. Di dunia ini banyak pangkat-pangkat yang membayangkan bahawa kedudukannya tinggi. Kalau di universiti, dia ada profesor tu, profesor kursi. Profesor kursi yang duduk kursi sana lah, pada dia tinggal dia tak boleh buat balik lah kursi tu. Profesor kursi, kalau dia balik tu nak hantar balik kursi. Betul tak? Selama bekerja, kursi profesor. Ada profesor ulung, ada profesor deraja, ada selama-lamanya lagi hidup. Tapi boleh bawa sampai ke akhirat ke kursi. Kalau pun boleh balik ke rumah, tak boleh. Tak boleh buat pergi. Ada orang yang di dalam dunia ini kerja dia mengajar di bandar, dia tak boleh mengajar di kampung. Di kampung pada buat pedalaman, orang lain mengajar di sana. Tetapi boleh jadi yang mengajar di kampung, di pedalaman tu, hari akhirat dia mengajar di bandar pula. Bandar, ya, mengajar di bandar-bandar ini, pada hari akhirat pula tukar mengajar di kampung pula. Ini khafidatun rafi'ah. Khafidatun rafi'ah, angkat naik, ini adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam urusannya mengangkat dan menurunkan. Mengangkat orang yang patut diangkat, menurun orang yang patut diturunkannya. Nabi-nabi mempunyai pangkat yang berbeza antara seorang dengan yang lain. Dalam Al-Quran menyebutkan, unzur kaifa faddalna
ba'dahum ala ba'd. Lihat bagaimana kami lebihkan setengah mereka di atas setengah yang lain. Tak ada manusia dia boleh sama antara satu dengan lain. Dia punya kelayakan sama, umur sama, pengajian, tempat mengajinya sama, gurunya sama, makan minumnya sama. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tak sama. Kadang-kadang rezekinya tak sama. Satu lagi gaji mahal, satu lagi gajinya murah. Ini faddalna ba'dahum ala ba'din. Orang mukmin pada hari kiamat berada pada kedudukan yang tinggi. Tetapi orang yang tidak mukmin berada pada hari kiamat dalam keadaan yang rendah dan hina. Hadid, dia kena majrur pada hari akhirat nanti. Siapa orang yang tidak mukmin? Orang mukmin, orang yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka tempatnya tertinggi, rafi'ah, terangkat. Tetapi sebaliknya orang yang tidak beriman, kedudukannya khafidah. Khafidah maknanya ringan, khafidah maknanya rendah pada hari akhirat. Jadi oleh yang demikian, sifat kiamat khafidatun rafi'ah perlu diberi perhatian. Perlu diberi perhatian oleh mereka yang berada di sini. Apakah kita akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah pada akhirat ataupun bagaimana? Maka surah Al-Waqi'ah akan menyediakan kepada kita beberapa pedoman yang boleh kita pakai supaya kedudukan di dunia boleh dibawa sampai kepada akhirat. Di sini tinggi, di sana pun kita tinggi. Di sini dihormati, di akhirat juga akan dihormati. Itulah dia beberapa perkara yang dibayangkan dalam muqaddimah surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.